ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Okay, apa khabar semua pagi ni, sihat? Sejuk tak? Sejuk. Bertambah sejuk? Khabar sejuk. Oh, khabar sejuk. Khabar sejuk maksudnya apa? Hujan lebat ya? Daripada subuh tadi ya? Takut banjir. Ha? Lepas subuh? Oh, tempat lain-lain kot. Tempat lain-lain. Cakap, hujannya makin lebat lah. Dia kalau hujan, kereta susah dapat ya. Tadi ingatkan nak batal lah. Sebab dah pukul 9 berapa saya tak dapat Grab lagi kan. Cakap, ini kalau sampai pukul 10 tak dapat kereta macam mana ni? Mahal 35. Macam mana? Okey, hari ni sebenarnya saya nak selesaikan kitab kita lah pagi ni. Cuma saya tak tahu sempat ke tak. Tengok macam mana kalau sempat, alhamdulillah. Tak sempat tak apa dah. Okey, hari ni bab 27 betul? Okey. Baik, hari ini kita akan mulakan pengajian di bab yang ke-27 bertajuk Seorang Wanita Mengalami Haid Setelah Melakukan Tawaf Ifadah. Tawaf Ifadah. Babul mar'ati tahidu ba'dal ifadati. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن صفية بنت حيي قد حاضت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا ألم تكن طافت معكن فقالوا بلى قال فاخرجي. Maksudnya, Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, Malik mengkabarkan kepada kami dari Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm dari ayahnya, dari Amrah binti Abdurrahman dari Aisyah isteri Nabi SAW, bahawasanya dia pernah berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, Safiyah binti Huyai haid. Rasulullah SAW pun bersabda, boleh jadi dia akan menghalangi perjalanan kita. Bukankah dia sudah melakukan tawaf bersama kalian, iaitu para wanita? Mereka menjawab, benar. Baginda SAW bersabda, kalau begitu berangkatlah. Lihat seterusnya, hadis nombor 329. Haddathana Mu'alla bin Asad qala haddathana Uhayb an Abdullah bin Tawus an abihi an ibn Abbas qala rukhisa lil haid an tanfira idha hadat. Maksudnya,
Mu'alla bin Asad meriwayatkan kepada kami, dia berkata, Wuhaib meriwayatkan kepada kami dari Abdullah bin Tawus dari ayahnya, dari Ibn Abbas, dia berkata, wanita haid diberi dispensasi, maksudnya keringanan untuk bertolak jika dia mengalami haid, iaitu tidak melakukan tawaf wada'. Hadis seterusnya, wa kana ibnu Umar yaqulu fi awwali amri innaha la tanfir, thumma sami'tuhu yaqul tanfir inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakhasa lahunna. Dahulu Ibn Umar berpendapat bahawa wanita haid tidak boleh pergi bertolak. Kemudian aku, yakni perawi, mendengarnya berkata, boleh bertolak kerana Rasulullah SAW memberikan keringanan untuk wanita haid. Okey. 3 hadis untuk bab 27. Kita lihat terlebih dahulu maksud kepada syarah judul bab. Di sini kita ada perkataan babul mar'ati tahidu ba'dal ifadah. Bab seorang wanita mengalami haid setelah melakukan tawaf ifadah. Jadi maksudnya di sini kita nak bincang tentang apakah wanita haid boleh melakukan tawaf wada', iaitu tawaf perpisahan, ataukah tidak boleh. Sekarang ni kita konteks ni lah konteks haji. Jadi dia dah buat tawaf ifadah. Tawaf ifadah wajib ya, rukun dalam haji. Sekarang ni setelah dia buat semua tu, dia datang haid. Okey, maknanya tinggal tawaf wada', nak pulang. Sekarang kita haid kan? Habis kemudian nak tawaf wada' tak boleh. Sekarang isunya, boleh tak dia skip tawaf wada' tu? Okay, so itu isunya dalam topik ini. Baik, seterusnya kita lihat di sini syarah hadis. Perkataan Ana Amrata binti Abdurrahman. Dari Amrah binti Abdurrahman. Ini adalah perawi wanita yang telah disebutkan dalam sanad sebelumnya. Semua perawi dalam sanad ini berasal dari Madinah kecuali guru Al-Bukhari. Dan dalam sanad ini tercantum juga 3 orang tabi'in secara berturut-turut yang terletak antara Malik dan Aisyah. Kita tu tak apa tinggalkan. Seterusnya kita ada perkataan Inna Safiyata. Sungguh Safiyah, yakni Safiyah isteri Rasulullah SAW. Perkataan qalu bala, mereka menjawab benar. Maksudnya yang menjawab itu adalah para wanita dan para mahram yang ikut serta bersama rombongan para wanita tersebut. Jadi tadi yang beritahu Nabi Safiyah ni dalam keadaan haid siapa? Aisyah. Jadi bila Nabi tahu, Nabi kata apa? Bila Nabi tahu tadi, Nabi kata apa? Apa kata Nabi? Berangkat. Tak, Nabi tanya dulu tadi. Nabi tanya dulu kan? Apa Nabi tanya? Dah buat tawaf ifadah ke belum? Itu soalannya. Okey. Ni Kak Dewi dengan Kak Zaid tak ada? Kak Zaid. Kak Dewi tak sihat, Kak Zaidah. Tak tahu. Oh, hari ni ramai tak ada Hujan lebat Cik Zai ada kat belakang, sorry Cik Zai. Hujan lebat tak datang kuliah Oh. Banjir. Tidur sedap dekat rumah Tengok aku kekurangan attendance hari ni. Hujan lebat. Okey, tak apa. So kita nampak di sini dalam hadis itu apabila dikabarkan kepada Nabi yang Safiyah dia haid. Nabi tanyakan dulu soalan Nabi, dia dah tawaf ke belum tadi dengan kalian? Jadi mereka kata qalu bala. Jadi siapa yang jawab di sini ialah
para wanita yang telah menyaksikan Safiyah tu tadi dia buat tawaf ifadah. Dan juga para mahram yang ikutlah serta dalam rombongan para wanita tersebut. Baik, seterusnya perkataan fakhruji. Ini baru jawapan Nabi. Seterusnya, okey. Jadi bila Nabi dengar Safiyah tu dia dah buat tawaf ifadah, Nabi pun kata, kalau begitu berangkatlah. Jom kita balik. Tu maksudnya. Tak apa, tak payah tunggu. Okey. Demikian yang tercantum dalam kebanyakan riwayat, yakni dalam bentuk tunggal. Dan ucapan ini ditujukan kepada Safiyah sahaja, kerana penggunaan kata itu fakhruji dia merujuk kepada Safiyah. Ini dalam rangka mengalihkan redaksi dari bentuk orang ketiga pada ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam, alam takun tafat, bukankah dia sudah melakukan tawaf, kepada bentuk ucapan langsung kepada orang yang diajak bicara. Jadi yang berbual tadi dengan Nabi ialah Aisyah kan. Bila Nabi jawab fakhruji tu Nabi tujukan terus kepada Safiyah. Okey, terus keluar. Namun kita ada dua pendapat. Tadi pendapat pertama, terus masuk kepada pendapat kedua, atau boleh jadi juga ucapan ini ditujukan kepada Aisyah. Ini pendapat kedua. Pendapat kedua kata boleh jadi fakhruji ni satu ucapan yang ditujukan kepada Aisyah. Artinya berangkatlah dan sertakan dia bersamamu. Maksud Nabi nak kata berangkatlah Aisyah, bawa sekali Safiyah untuk berangkat bersama-sama. Ini maksud yang kedua. Baik, dalam riwayat Al-Mustamli dan Al-Kushmihani tercantum redaksi fakhrujna, maknanya ramai. Kalau tadi fakhruji satu orang saja. Bila satu orang, kita jadi confused lah kan, dekat situ rujuk pada siapa. Sebab tu tadi pandangan yang pertama kata rujuk pada Safiyah. Pandangan yang kedua rujuk pada Aisyah. Sebab lafaz itu menunjukkan kepada satu orang. Tengok macam ni. Kalau guna G, okay, maksud guna ya depan ni, ia rujuk kepada anti. Anti maksudnya kamu, satu orang. Tapi kalau Nabi kata fakhrujna, sebab ada riwayat juga menunjukkan Nabi kata fakhrujna. Ia merujuk kepada antunna, wanita ramai. Sebab dia guna fakhrujna. Jadi ada riwayat yang guna fakhrujna. Ada riwayat guna fakhruji. Ini riwayat dalam kitab kita. Okay, bila Nabi guna ungkapan kata fakhruji, di situ dia menjadi pertikaian lah tadi di kalangan para ulama. Satu orang ni, anti ni, dia balik kepada siapa? Aisyah ataupun Safiyah. Sebab tu tadi pandangan pertama kata dia rujuk kepada Safiyah. Tapi pandangan kedua kata balik kepada Aisyah, namun dengan erti kata bahawa Aisyah kena bawa sekali Safiyah keluar bersama-sama. Okey, itu maksud yang pertama. Tapi di sini dia kata kalau dalam riwayat Al-Mustamli dan Al-Kushmihani tercantum riwayat dengan redaksi fakhrujna yang sesuai dengan redaksi hadis ini, iaitu keluarlah semua wanita sama ada Safiyah itu haid ataupun tidak haid untuk beredar daripada tempat tersebut. Okey, di sini dikata perbahasan tentang hadis ini dan hadis berikutnya nanti akan dipapar-rapatkan dalam kitab Al-Hajj insya-Allah. Jadi insya-Allah kalau kita nak bincang dengan lebih lanjut pasal haji ni semua, kita akan bincang dalam kitab haji. Sekarang kita kitab apa ni? Kitab haid. Jadi kita fokus pada haid itu. Seterusnya di sini perkataan wa kana ibnu Umar,
dahulu Ibn Umar, thumma sami'tuhu yaqul, kemudian aku perawi mendengarnya berkata. Kedua redaksi ini berasal dari ucapan Tawus, bukan ucapan Ibn Abbas. Sebelumnya, Ibn Umar ada mengeluarkan fatwa. Sebelum itu Ibn Umar dia keluarkan fatwa wajibnya wanita tersebut untuk menunggu hingga suci agar dapat melaksanakan tawaf wada'. Jadi kalau pendapat Ibn Umar ini, wanita tadi je dalam keadaan haid, maka dia kata tak boleh keluar selagi tak buat tawaf wada'. Kena tunggu habis haid tu, baru setelah dah mandi hadas kan, baru buat tawaf wada', baru boleh pulang. Kemudian sampai kepada Ibn Umar informasi bahawa Nabi SAW memberikan keringanan kepada wanita haid untuk tidak melakukan tawaf wada'. Kemudian setelah itu Ibn Umar dia baru dapat maklumat tentang hadis ini yang menyatakan bahawa kisah Safiyah tadi yang Nabi berikan kelonggaran kepada dia untuk tak buat tawaf wada'. Maka Ibn Umar pun menarik pendapat pertama, iaitu pendapat pertama dia apa tadi? Dia kena buat tawaf wada'. Pendapat pertama dia gitu. Maksudnya dia kena tunggu suci, barulah dia buat tawaf wada', dia boleh pulang. Tapi bila Ibn Umar dia dengar hadis ini, dia pun cancel lah dia punya fatwa pertama, dia guna fatwa ini sebagaimana yang Nabi SAW lakukan, iaitu berpegang dengan pendapat kedua ini. Atau boleh jadi pada awalnya dia lupa lalu teringat kembali setelah itu. Boleh jadi gitulah. Hadis ini menjadi dalil bahawa wanita haid tidak perlu melakukan tawaf wada'. Hajinya tetap sah, dia tak perlu sebab yang penting rukunnya dah settle tadi. Okey, tawaf ifadahnya settle. Okey, selesai ya bab kita yang ke-27. Terus masuk bab yang ke-28. Okey, apabila wanita yang istihadah melihat tanda suci, balik masuk cerita istihadah. Tadi tiba-tiba masuk cerita haji kan. Bulan haji, tiba-tiba pula. Tak tahulah kenapa. Dia dah baik cantik-cantik istihadah daripada awal kan, masuk pasal bulan haji, itu masuk istihadah balik. Okey, tak apalah. Bab 28 kita masuk cerita tentang istihadah semula. Apabila wanita yang istihadah melihat tanda suci. Babun idza ra'atil mustahadatu tuhra. Qala Ibnu Abbas taghtasilu wa tusalli walau sa'ah wa ya'tiha zawjuha idza sallat as-salatu a'zam. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma berkata, wanita tersebut harus mandi dan mengerjakan salat walaupun hanya sesaat, serta sudah boleh dicampuri oleh suaminya jika dia sudah boleh salat. Salat sudah tentu lebih agung. Terus masuk pada hadis. Haddathana Ahmad bin Yunus an Zuhairin qala حدثنا هشام عن عروة عن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. Maksudnya Ahmad bin Yunus meriwayatkan dari Zuhair, dia berkata, Hisham meriwayatkan kepada kami dari Urwah dari Aisyah, dia berkata, Nabi SAW bersabda, apabila haidmu datang maka tinggalkanlah salat, dan apabila haidmu sudah selesai maka basuhlah darah yang melekat lalu salatlah. Ni pernah baca tak hadisnya? Pernah?
Dekat mana baca? Kat mana Kak Ram? Semalam baca tak kitab? Semalam buat homework tak? Sikin lah, Sikin buat homework kan? Nampak semalam tunjuk gambar kitab. Ha? Bab 9? Terus takut, salah. Bab 8? Betul. Page apa Sikin? Cuci darah haid. Ni mana? Bab 8 kitab haid ke kitab taharah? Kitab mandi ke kitab haid? Asal lain awak punya. Oh, dia ambil hadis ni. Okey. Boleh? Boleh. Bab 9. Dia punya lafaz beza sikit lah. Lafaznya berbeza sedikit. Tapi yang penting hadis ni kita dah pernah bincangkan dengan panjang lebar. Perbincangannya boleh rujuk dalam bab 9 tu lah, dengan lafaz yang sedikit berbeza ya dekat situ. Tapi yang penting cerita tentang Nabi perintahkan supaya kalau masa haid tinggalkan solat, tapi kemudian bila sudah bersih, mandi, bersihkan darahnya, kemudian solat. Kita lihat syarah judul bab di sini kembali kepada perkataan kita. Babun idza ra'atil mustahadatu tuhra. Bab apabila wanita yang istihadah melihat tanda suci. Macam mana wanita istihadah lihat tanda suci? Sebab dia masih berdarah kan? Kira maksimum head dia. Lepas tu bila dah over, itulah tanda suci dia. Okey, Masya Allah, dah pandai dah. Masya Allah. Okey, apabila wanita yang istihadah melihat tanda suci, artinya apabila dia dapat membezakan mana darah yang berasal dari pembuluh darah yang pecah, iaitu darah istihadah, dan mana darah haid. Al-Bukhari menyebutkan masa istihadah sebagai masa suci. Jadi bila seseorang wanita yang istihadah, ketika dia istihadah, ketika itulah kita panggil dia dalam keadaan suci. Okey, walaupun dia keluar darah, tapi itu dianggap sebagai masa sucinya. Ini yang dimaksudkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi Imam Al-Bukhari menyebut masa istihadah sebagai masa suci. Kerana hal yang sama juga disebutkan terhadap masa haid. Kerana kalau kita kata wanita itu haid, kita kata dia belum suci. Jadi kalau kita kata wanita itu istihadah, dia itu dalam keadaan yang suci. Dia perbezaannya begitu sahaja. Boleh jadi yang dimaksud Al-Bukhari dengan suci itu adalah berhentinya darah. Tetapi kemungkinan pertama ini lebih sesuai dengan redaksi hadis, iaitu yang dapat membezakan darah haid dan juga darah istihadah. Bila masa wanita itu istihadah, kita kata bermakna dia sudah dapat melihat diri dia yang dalam keadaan suci. Jadi bukan kita kata suci itu semestinya pada masa darah terhenti. Kalau darah terhenti itu kita kata wanita yang tak mengalami istihadah lah. Sebab dia suci terus, tak ada keluar darah langsung. Jadi di sini dikata perkataan qala ibnu Abbasin taghtasilu wa tusalli walau sa'ah. Ibn Abbas pun berkata wanita tersebut harus mandi dan mengerjakan solat walaupun hanya sesaat. Maksudnya di sini Ad-Dawudi berkata artinya
apabila wanita tersebut telah melihat tanda suci walaupun sesaat sahaja, kemudian darah keluar lagi seperti semula, maka hendaklah dia mandi dan solat. Maksudnya sekarang ni haidnya sepatutnya dah selesai, tapi kemudian dia tengok darah dia dah berhenti, okey, tapi datang lagi. Itu maksudnya sesaat berhenti tapi kemudian datang lagi. Sebenarnya waktu tu waktu istihadah. Jadi dalam keadaan yang itu, wanita ini tetap kena mandi dan solat. Okey, dalam keadaan sedemikian. Athar yang diriwayatkan secara muallaq ini diriwayatkan secara mausul. Apa maksud muallaq? Kak Som, maksud muallaq apa? Kak Som tak sihat ya? Okay. Batuk, tak boleh cakap Kak Som. Batuk senyap je. Apa dia? Betul, sanad terputus. Lagi? Ada maksud yang lain? Gugur pada awal sanad? Maksudnya? Gugur pada awal sanad, jadi maksudnya? Tergantung? Sanad terbuang, tergantung ke terbuang? Perawi hilang, tak ada. Terputus pada sahabat. Cuma perawi akhir sahaja yang ada. Maknanya sahabat lah tu. Jadi tu mu'allaq. Betul. Tengah-tengah dia hilang pula. Ya Rabbi. 20 tahun belajar Fathul Bari ni. Aduh. Cik Syikin, baru saya baru setahun. Dia nak selamatkan diri dia. Saya baru setahun. Yang baru join selamat saya baru setahun. Yang dah lama belajar ni, aduh. Dah 7 tahun kan belajar kitab ni. Mu'allaq tak dapat beza dah. Mu'allaq mausul. Harusnya kalau dah masuk kitab jilid 4 ni, saya tak perlu terangkan lagi dah. Betul tak? Apa dia? Putus pada awal sanad pula. Tadi tengah, lepas tu putus awal, lepas tu apa hilang? Tengah-tengah hilang, lepas tu sambung balik. Tengok balik depan tu. Ni. Tengok balik ni, tengok balik ni. Tengok balik ni. Tengok ni. Tengok yang ni. Tu siapa kat depan tu? Ibn Abbas siapa? Jawab dulu. Ibn Abbas siapa? Sahabat. Okey. Ini dia kata asal ni mu'allaq. Maknanya sanad yang di atasnya semua dibuang. Okey? Perawi-perawi lepas dia semua dia buang. Dia cuma kekalkan Ibn Abbas saja dekat situ. Maksudnya apa? Sanad tergantung. Okeylah, bolehlah. Nak sangat tergantung daripada tadi ya. Ya? Mu'allaq memang tak sampai pada Nabi. Terputus dari awal sanad. Kalau terputus dari awal sanad, Ibn Abbas tak ada. Betul tak? Jadi maknanya, kalau hadis tu mu'allaq, dia ada dua kemungkinan. Satu, dihapuskan sanadnya keseluruhan. Dua, ataupun dia cuma tinggalkan yang hujungnya tu sahaja. Ibn Abbas.
Okey, peringkat sahabat. Jadi dia ada dua maksud. Satu, dibuang sanadnya semua. Dia tinggal, tak ada apa-apa, tak ada sanad langsung. Okey, hazfus sanad. Ataupun dua, memang tergantung lah tadi. Maksudnya ditinggalkan yang hujung tu saja, Ibn Abbas. Jadi kita panggil athar yang begini ialah sebagai mu'allaq. Namun athar mu'allaq biasanya dia mesti ada athar yang mausul. Okey, maksudnya sanad yang bersambung. Kenapa dia panggil mu'allaq? Sebab asalnya memang sanadnya mausul. Sanad yang bersambung. Terangkan satu-satu, maksudnya? Ya Allah. Tak, satu, okey. Sanad tu dibuang. Langsung tak ada. Dua, sanad tu memang tergantunglah macam dalam kitab ni. Dia tinggalkan yang hujung tu saja kan. Contoh Ibn Abbas. Maksudnya depan atas Ibn Abbas tu dia ada lagi perawi-perawi yang lain. Tapi yang ini dia buang. Dia tinggalkan yang ini saja. Bila dia tinggalkan yang ini sahaja, okey, itu yang jadikan hadisnya mu'allaq. Tetapi hadis mu'allaq ini biasanya dia ada hadis yang mausul. Mausul tu maksudnya bersambung macam tadilah. Ini semuanya asalnya dia bersambung hadisnya. Bersambung sebab apa? Dia ada perawi lain dekat atas tu tahu. Tapi sebab apa? Dah dibuang, kita tak boleh panggil dia mausul, kita panggil dia mu'allaq. Sebab ada sanad yang dibuang di peringkat yang atas lah, tabi'in semuanya dibuang. Kalau sanad tu dia tak mausul, kita tak boleh panggil dia mu'allaq. Dia jadi lain. Dia menjadi maktuk. Okay, hadisnya maktuk, maksudnya berhenti dekat situ. Macam itulah. Sebab tu di sini dia kata macam ni baca dulu kat situ. Dia kata mana tadi? Athar yang diriwayatkan secara mu'allaq ini diriwayatkan secara mausul oleh Ibn Abi Shaybah dan Ad-Darimi melalui jalur Anas Ibn Sirin dari Ibn Abbas. Maksudnya atas ni ada Ibn Sirin. Tapi Ibn Sirin tu dah dibuang, menjadikan hadis ni mu'allaq. Maksudnya atas ni ada lagi selain tu. Kan? Atas tu ada lagi. Anas bin Sirin. Betul lah Anas. Ibn Sirin tu Anas lah. Anas Ibn Sirin. Jadi bila dah buang Anas Ibn Sirin itu, ini yang menjadikan hadis ni disebut sebagai mu'allaq. Tapi kat mana kita nak rujuk? Pada hadis Ibn Abi Shaybah dengan Ad-Darimi. Kalau kita nak rujuk sanad yang penuh, okey, boleh rujuk pada dalam kitab mereka lah. Jadi dia kata begini, bahawasanya dia pernah bertanya kepada Ibn Abbas. Maksudnya perkataan Ibn Abbas yang dia cerita tentang wanita walau nampak sesaat tadi kan, kemudian dia boleh mendatangi suaminya semua. Ini ialah berdasarkan daripada soalan Anas asalnya. Jadi Anas tu dia tanya kepada Ibn Abbas tentang wanita yang mengalami istihadah. Lalu dia menjawab, adapun apabila wanita itu telah melihat darah yang berasal dari dalam rahim, maka dia belum boleh mengerjakan solat. Sedangkan apabila dia melihat tanda-tanda suci walaupun hanya sesaat, maka hendaklah dia mandi dan solat. Berasal dari rahim maksudnya haid. Kalau darah istihadah, kita tak kata dia berasal daripada rahim. Dia berasal daripada pembuluh darah yang pecah tu yang kita dah pernah bincangkan. Jadi dalam hadis bila mereka cerita darah dari rahim maksudnya haid. Kalau irqun, pembuluh darah yang pecah itu istihadah.
Ini penggunaan lafaz-lafaz lah untuk mereka bezakan antara darah haid dan juga darah istihadah. Jadi dia kata maka dia belum boleh mengerjakan solat. Maksudnya kalau dia melihat darah haid maka dia belum boleh mengerjakan solat, sedangkan apabila dia melihat tanda-tanda suci walaupun hanya sesaat maka hendaklah dia mandi dan solat. Selesai masa haidnya, masuklah masa waktu istihadah itu, kan walaupun tak keluar darah, tapi kemudian akhirnya keluar juga darah, dia tetap perlu mandi dan solat. Keterangan ini sesuai dengan kemungkinan pertama sebagaimana yang disebutkan di atas. Sebab darah yang keluar dari rahim adalah darah haid. Maksud kemungkinan pertama ialah tentang tadi yang awal tadi tu, yang first paragraph kita bincangkan. Ada pandangan kedua kan, kata darah berhenti terus kan. Jadi kemungkinan yang pertama ialah yang wanita dapat bezakan antara darah haid dan darah istihadah. Itu maksud kemungkinan pertama. Jadi maksudnya dia masih keluar darah juga, cuma dia dapat bezakan antara kedua-duanya. Baik, seterusnya ya, perkataan wa ya'tiha zaujuha, serta sudah boleh dicampuri oleh suaminya. Ini adalah athar lain yang juga berasal dari Ibn Abbas yang diriwayatkan secara mausul oleh Abdul Razak dan ulama lainnya melalui jalur Ikrimah dari Ibn Abbas. Dia berkata, wanita istihadah boleh digauli oleh suaminya. Abu Daud meriwayatkan athar ini dari jalur lain dari Ikrimah. Dia berkata, Ummu Habibah. Siapa Ummu Habibah? Siapa Syikin? Adik ipar Rasulullah binti Jashin. Okay. Ummu Habibah adalah seorang wanita yang mengalami istihadah, namun suaminya tetap menggaulinya. Athar ini dinyatakan sahih apabila Ikrimah pernah mendengarnya dari Ummu Habibah sendiri. Perkataan idza sallat, jika dia sudah boleh salat, posisi lafaz ini adalah sebagai isyarat sebagai syarat yang jawapannya dibuang atau jawapannya disebutkan terlebih dahulu. Ucapan as-salatu a'zam, salat lebih agung. Maksudnya salat wanita yang istihadah itu lebih agung daripada jima', iaitu melakukan hubungan badan dengannya. Nak kata macam ginilah, kalau dah boleh salat tu wanita istihadah, salat dulu, jangan terus-terus bergaul dengan suami. Sabar sikit. Kerana solat itu lebih agung. Itu maksudnya. As-salatu a'zam. Okey, cakap dengan suami, ni lampu dulu, lampu kuning dulu kejap. Jangan terus nak jalan kan, sabar dulu. Bagi solat dulu, lepas solat dah tenang, barulah boleh. Nak buat apa, buatlah. Okay, jadi solat lebih agung. Maksudnya solat wanita yang istihadah itu lebih agung daripada jima' melakukan hubungan badan dengannya. Secara zahir, kalimat ini dicantumkan oleh Al-Bukhari untuk menjelaskan hukumnya melalui argumentasi ilzam, iaitu yang logik. Artinya, apabila wanita tersebut sudah boleh mengerjakan solat, maka itu artinya menggaulinya lebih dibolehkan lagi. Sebab urusan solat lebih agung daripada urusan jima'. Nak katanya macam inilah, apa-apa yang dibolehkan kepada wanita yang suci, maka itu juga dibolehkan kepada wanita istihadah. Walaupun dia keluar haid. Cuma kalau keluar darah nak bersama suami okey ke? Tapi orang kalau dah nak juga nak je lah. Dia tak boleh tahan kan? Okay. Oleh kerana itu, setelah menyebutkan athar ini, Al-Bukhari mencantumkan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diringkaskan dari kisah Fatimah binti Abi Hubaish yang menyatakan secara tegas diperintahkannya wanita yang mengalami istihadah untuk mengerjakan salat.
Masalah ini juga telah dibicarakan pada bab istihadah. Zuhair yang disebutkan dalam sanad di atas adalah Zuhair bin Muawiyah. Abu Nuaim telah meriwayatkan kisah ini secara lengkap dalam kitab Al-Mustakhraj dengan jalur sanadnya sendiri. Apa yang disebutkan oleh Al-Bukhari ini merupakan bantahan terhadap pendapat yang menyatakan wanita istihadah tidak boleh digauli. Jadi Imam Al-Bukhari dia datangkan hadis ini untuk membantah pandangan yang mengatakan kalau wanita istihadah tak boleh untuk bersama dengan suami. Sebab tu dia keluarkan asar inilah untuk menunjukkan boleh seorang suami bersama dengan isteri yang dalam keadaan istihadah. Jadi pendapat ini dinukil oleh Ibnul Munzir dari Ibrahim An-Nakhai, Al-Hakam, Az-Zuhri dan ulama lainnya. Maknanya ramai juga di kalangan para ulama yang berpandangan kalau wanita istihadah tak boleh bersama dengan suami. Jadi Imam Al-Bukhari dia keluarkanlah pandangan ini untuk membantah pandangan tersebut. Adapun dalil yang menyatakan bolehnya wanita istihadah digauli dapat diambil dari zahir hadis di atas. Maknanya daripada hadis bab kita yang ke-28 ini kita boleh fahamlah, maksudnya kalau wanita dah boleh solat, maksudnya boleh untuk bersama dengan suami. Kita faham begitu. Jadi itu zahir hadisnya. Sebahagian pensyarah hadis menyatakan bahawa lafaz as-salatu a'zam merupakan ucapan Ibn Abbas. Mereka menisbahkannya kepada hadis yang dikeluarkan oleh Ibn Abi Shaybah. Tetapi ternyata Ibn Abi Shaybah tidak meriwayatkannya. Memang Abdul Razak dan Ad-Darimi meriwayatkan melalui jalur Salim Al-Aftas bahawasanya dia pernah bertanya kepada Sa'id bin Jubair tentang wanita yang mengalami istihadah. Adakah dia boleh digauli suaminya? Sa'id menjawab, solat lebih agung daripada jima'. Maksudnya kita nak faham ginilah, bila wanita itu sudah dalam keadaan yang suci, dan kita faham tadi wanita istihadah dia dalam keadaan suci walaupun dia keluar haid, jadi wanita istihadah yang dalam keadaan suci itu boleh buat semua perkara amal ibadah yang dilakukan oleh wanita yang tidak istihadah, itu yang suci sebagaimana biasanya. Bermakna dalam masa yang sama dia boleh juga digauli oleh suaminya. So ini poin penting sebenarnya dalam topik kita ataupun dalam bab kita yang ke-28. Wanita istihadah boleh bersama dengan suaminya walaupun dalam keadaan yang kita kata keluar darah tersebut. Tapi solat itu lebih utama. Solat itu lebih utama. Dahulukan solat terlebih dahulu, kemudian barulah bersama dengan suami. Okey. Ya? Mm-mm. 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 Saya rasa dia depends jugalah. Sebab sebab ada wanita istihadah ni darah dia tak keluar berterusan. Jadi dia atas perbincangan lah kan, macam mana kita communicate dengan husband kita kan dalam keadaan tu kan. Dan husband tu kena faham lah, satunya kalau tak nak suami tu dekat dalam kita istihadah, pergi doktor lah kan. Pergi doktor, makan ubat dan sebagainya apa kan. Jadi bila dah pergi doktor, kita cakap dengan suami, oh I sakit, I tak boleh. Cakap senang. I sakit, MC tak boleh. Tunggu sampai baik. Tapi susah juga kerana wanita istihadah ni kita nampak macam umur Habibah tu kan 7 tahun kan. Macam mana kalau 7 tahun dia istihadah, takkan dia tak bersama dengan suaminya. Tapi saya rasa zaman dulu okey kot sebab suami ramai isteri. Betul, konteks zaman Nabi, para suami semua isinya 4 kan. Jadi orang okey saja. Cuma sesekali itulah kan keadaannya. Cuma kita lah zaman kita hari ini yang tak mati-mati tak nak bagi suami kahwin lain tu kan. Macam mana? Kena layan lah. Tapi kalau kita tak layan, suami cari lain marah pula. Itu masalahnya kita kan. Kita isunya macam itulah. Kita dah tak nak layan suami cari lain kita marah.
Lepas tu bila kita sakit, ini isu-isu yang perlu kita fikirkan, mengapa hikmah poligami dan sebagainya. Cuma dalam keadaan yang begini kita lihat apabila seseorang suami itu dia nak menggauli isterinya yang dalam keadaan istihadah. Jadi dia atas budi bicara juga, tadi macam Cik Zai katakan kita dah sakit. Maknanya di situ mesti ada perbincangan, bagaimana caranya, bagaimana keadaannya kan. Sebab bersama ni dia ada pelbagai macam cara. Bersama, maaf maksud saya, ada juga kita boleh layan suami tanpa memasukkan zakarnya dalam faraj kita. So maknanya macam mana nak puaskan suami tu, pandai-pandailah nak kena bincang antara kita dan suami kita kan. Sebab kita tengah dalam keadaan yang tak boleh tadi. Jadi macam mana kita kena bincang, macam mana I dengan you kalau I tak boleh sekarang ni. Macam mana nak puaskan diri semuanya. Ikutlah pada perbincangan dan keselesaan masing-masing. Maksudnya nak kata di sini, hubungan itu masih lagi boleh dijalankan jika sekiranya memang pihak suami nak juga bersama sebagaimana keadaan biasanya. Tak ada salah dan kita tak kata ianya haram. Berbeza sebagaimana wanita yang keluar haid. Kalau keluar haid haram kan hukumnya, betul tak? Ini nak bezakanlah antara darah haid dan juga darah istihadah. Yang penting boleh atas budi bicara dan perbincangan kita bersama dengan suami. Okey. Baik, terus kita masuk kepada bab yang ke-29. Ini bab kita yang terakhir. Okey, insya-Allah boleh kot. Selesai. Ya. Tapi tu babun. Maksudnya babun. Maksudnya dia masuk, dia perbincangan bab 29 tu dia bawa masuk bab yang ke-30. Semua okey lagi? Pergi toilet? Nak terkencing dah? Semua okey? Okey, boleh absorb lagi? Boleh masuk lagi? Ada nak kencing dulu? Syikin cakap dia nak kencing, dia keluar. Ada nak pergi toilet dulu? Semua okey? Okey, Alhamdulillah. Bagi saya tak nafas. Okay, senang je bab kita 29 ni. Dia tak fikir banyak lah. Bagi saya tak ada apa yang complicated. Bab yang ke-29 ialah tentang mensolatkan wanita yang meninggal ketika nifas dan hal yang disunnahkan. Apa maksudnya? Ya? Dia meninggal setelah dia melahirkan. Jadi kita solatkan wanita yang dalam keadaan nifas ini. Baik, babus salati 'alan nufasa'i wa sunnatiha. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ahmad bin Abi Suraij qala akhbarana Syababatu qala akhbarana Syu'batu an Husainil Muallimi an ibni Buraidata an Samurata bin Jundubin anna imra'atan matat fi batnin fasalla 'alaiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqama wasataha. Ahmad bin Abi Suraij meriwayatkan kepada kami, dia berkata, Syababah mengkabarkan kepada kami, dia berkata, Syu'bah mengkabarkan kepada kami dari Husain Al-Muallim, dari Ibn Buraidah, dari Samurah bin Jundab, bahawa seorang wanita meninggal akibat hamil. Lantas Nabi SAW mensolatkannya dan berdiri di bahagian tengah, iaitu jenazahnya. Okey, syarah judul bab, perkataan. Babus salati 'alan nufasa'i wa sunnatiha. Bab mensolatkan wanita yang meninggal saat nifas dan hal yang disunnahkan, yakni disunnahkannya mensolatkan wanita tersebut. Syarah hadis, perkataan. Haddatsana Ahmad bin Abi Suraij. Ahmad bin Abi Suraij meriwayatkan kepada kami
sebagaimana pernah disinggung iaitu disentuh bahawa lafaz Suraj dibaca dengan huruf sin yang didommahkan dan huruf jim. Suraj. Okay. Adapun nama asalnya adalah As-Sabah. Okay? As-Sabbah. Alif lam sad ba alif ha. As-Sabbah. Ada yang berpendapat Ahmad di sini adalah Ahmad bin Umar bin Abu Suraj. Jadi sepertinya dia dinisbahkan kepada datuknya. Nama ayahnya ialah Umar, tetapi dia dinisbahkan kepada datuknya Abu Suraj. Okay. Jarang kalau kita orang Melayu macam ni, ada tak? Tak ada. Terus nama bapak tak ada tiba-tiba nisbah kepada nama datuk. Tapi boleh juga kalau datuknya orang terkenal, kan? Jadi orang ingatkan, jadi dinisbahkanlah kepada datuknya. Jadi orang lebih kenal dia macam itu. Mungkinlah boleh jadi sedemikian. Tapi dalam teks ini confirm lah begitu ya. Abu Suraj itu bukan bapak dia. Jadi Ahmad ibn Umar sebenarnya itu nama dia. Tapi Abu Suraj ialah datuk dia. Baik, seterusnya. Perkataan annamra'atan, bahawa seorang wanita. Jadi siapakah wanita yang meninggal dalam keadaan nifas itu? Dia adalah Ummu Ka'ab, yang disebutkan namanya oleh Muslim dalam riwayatnya melalui jalur Abdul Warith dari Husain Al-Muallim. Abu Nu'aim menyebutkan dalam kitab As-Sahabah. Okay. Abu Nu'aim menyebutkan dalam kitab As-Sahabah bahawasanya dia termasuk wanita dari kalangan Ansar. Jadi wanita ni namanya Ummu Ka'ab di kalangan wanita Ansar yang mati dalam keadaan nifas itu tadi. Perkataan matat fi batnin, meninggal akibat hamil. Maksudnya meninggal kerana kandungan yang ada di dalam perutnya. Kalimat ini senada dengan kalimat uzzibatimra'atun fi hirra, seorang wanita disiksa akibat seekor kucing. Itu contohnya. Ibnu Taimi berkata, ada yang mengatakan Al-Bukhari keliru dalam mencantumkan judul bab ini dengan menyangka bahawa makna hadis matat fi batnin adalah meninggal ketika melahirkan. Dan makna yang benar menurut Ibn At-Taimi ialah wanita ini meninggal akibat sakit yang diderita di bahagian perutnya. Jadi Ibn At-Taimi dia kata salah ni Imam Al-Bukhari. Bagi dia wanita ni bukan meninggal sebab hamil, tapi lah kerana dia meninggal sakit perut. Sebab perkataan matat fi batnin itu. Jadi menurut saya siapa? Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Jadi Imam Ibn Hajar kata apa? Yang keliru justru orang menyatakan bahawa Al-Bukhari keliru. Faham? Yang keliru tu Ibn At-Taimi lah. Imam Al-Bukhari tak keliru. Yang keliru sebenarnya Ibn At-Taimi itu. Kerana Al-Bukhari juga mencantumkan hadis ini pada kitab Al-Janaiz. Sebab hadis yang sama ini Imam Al-Bukhari masukkan dalam kitab jenazah. Nak tunjukkan bahawa dengan lafaz begini matat fi nifasiha, dengan penggunaan lafaz yang berbeza, iaitu wanita tersebut dia mati dalam keadaan nifas. Selain daripada menggunakan perkataan matat fi batniha, ada juga hadis yang menunjukkan Ummu Ka'ab ini matat fi nifasiha, dia meninggal akibat nifas. Demikian juga lafaz yang diriwayatkan oleh Muslim. Jadi bukan satu saja riwayat tau. Kita ada beberapa riwayat yang membuktikan bahawa Ummu Ka'ab mati bukan sebab sakit perut, tapi dia mati kerana nifas, kerana dia melahirkan itu. Baik, perkataan seterusnya. Faqama wasataha, dan berdiri di bahagian tengahnya. Dalam riwayat kami ini tercantum dengan memfathahkan huruf sin. Demikian juga yang dibaca oleh Ibn Tin.
Adapun ulama lain, mereka membacanya dengan mensukunkan huruf sin. Dalam riwayat Al-Kushmihani tercantum redaksi faqama inda wasatiha. Lalu beliau berdiri di bahagian tengah. Masalah ini insya-Allah kita akan bahaskan dalam kitab jenazah. Ibn Battal berkata, ada kemungkinan tujuan Al-Bukhari mencantumkan judul ini adalah sebagai pernyataan bahawa walaupun wanita yang sedang nifas tidak mengerjakan solat, namun jasad mereka tetap dianggap suci seperti wanita lain pada umumnya. Sekarang kita bincangkan kenapa Imam Al-Bukhari masukkan hadis ini dalam kitab haid. Sebab harusnya dibincang dalam kitab jenazah. Tapi memanglah nanti akan bincang dalam kitab jenazah. Cuma sekarang kenapa tiba-tiba hadis ini menjadi penutup kepada kitab haid. Baik, jadi dia kata begini sebab kita mungkin rasa wanita yang dalam keadaan nifas saja keluar darah kan. Kita rasa dia najis. Sebab dia tak suci. Jadi macam mana nak solat untuk benda yang najis? Gitulah yang keluar darah. Itu contoh begitu kan. Dia kata, maka di sini ini merupakan satu bukti nak menunjukkan bahawa wanita yang nifas walaupun dia tak mengerjakan solat, dia tetap dianggap suci. Okey, seperti wanita lainnya ataupun seperti jenazah wanita yang lainnya. Hal ini kerana Nabi SAW pernah mensolatkan wanita yang meninggal akibat nifas itu tadi. Ibn Battal pula menambah, hadis ini dijadikan juga sebagai bantahan terhadap orang yang mendakwa bahawa anak Adam iaitu manusia berubah menjadi najis apabila meninggal. Jadi ada pandangan kata kita ni kalau mati terus kita jadi najis. Begitu keadaannya lah. Maka hadis ini nak membantah pandangan yang sedemikian. Maka dia kata sebab ketika meninggal terkoleksilah pada diri wanita yang sedang nifas itu dua keadaan. Satu, kondisi mati dan kedua, kondisi membawa najis kerana darah yang masih melekat pada tubuhnya. Apabila jenazah yang dalam kondisi seperti ini tidak dikatakan najis, maka terlebih lagi jenazah yang meninggal tidak dalam kondisi yang mengalir najis dari tubuhnya. Tentu jenazahnya itu tidak dapat dikatakan najis. Maksudnya nak kata macam ni, kalau jenazah yang dalam keadaan nifas tersebut, kita kata tak najis dan kita solatkan jenazah itu, apatah lagi jenazah yang mati dalam keadaan yang tidak keluar darah, yang tak bernajis dan sebagainya kan, maka lebih-lebih lagi kita kuatkan pandangan kata jenazah bukan najis. Mayat itu sebab dia setelah dia meninggal tu kita tak kata dia najis. Ini sebagai satu keadaan lah untuk membantah dakwaan-dakwaan yang sedemikian. Baik, Ibnul Munayyir dia menanggapi perkataan Ibn Battal dan menyatakan bahawa pendapat ini di luar yang dimaksudkan oleh Al-Bukhari. Jadi Imam Ibnul Munayyir dia kata ini bukan yang nak dimaksudkan oleh Imam Al-Bukhari ketika dia masukkan hadis ni dalam kitab ini. Dia kata maksud Al-Bukhari adalah meskipun terdapat hadis yang menyatakan wanita yang meninggal akibat nifas tergolong orang yang mati syahid, namun dia tetap disolatkan seperti orang lain yang bukan syahid. Ini merujuk kepada pandangan Ibnul Munayyir. Dia kata, walau Imam Al-Bukhari nak beritahu sebenarnya dalam hadis ini, kalaupun wanita itu dianggap mati syahid kerana dia meninggal dalam keadaan yang nifas tadi kan, setelah melahirkan tadi kan. Jadi kita kata wanita itu tetap disolatkan seperti orang lain yang bukan syahid. Kenapa? Kenapa disolatkan wanita ni walaupun kita kata dia mati syahid? Sebab dia bukan meninggal dalam peperangan. Ada jawapan lain selain itu?
Ya. Kanser bukan syahid. Prostate. Prostate ke perut? Sakit dalam perut. Syahid. Jadi, walaupun dia syahid, tak dimandikan, tak dianggap sebagai mati syahid. Macam mana? Ha. Sebab pahala syahid tu hanya dia peroleh dekat akhirat. Kita panggil dia syahid akhirat. Kalau yang meninggal, mati dalam peperangan, syahid dunia akhirat. Bila dia syahid dunia akhirat, inilah yang menjadikan dia berhak untuk mendapat hak-hak mati syahid dunia akhirat, iaitu dia tidak dimandikan, dia tidak disolatkan, terus ditanam. Tapi kalau yang selain daripada meninggal dalam peperangan, kan ada 7 kan Nabi sebut, apa dia? Drowning, mati tenggelam. Apa dia? Mati lemas. Okay, mati lemas tenggelam samalah. Okey, lagi mati dihempak bangunan. Mati tikam, mati dibunuh. Okey, itu ada itu hadis yang lain. Mati mati kerana wabak taun, mati terbakar, mati tenggelam, mati dihempap, mati kerana ada penyakit radang paru-paru, okey, mati kerana sakit perut, last mati kerana melahirkan. Ini 7 keadaan dalam hadis riwayat Abu Daud yang Nabi kata mati syahid selain mati dalam peperangan. Tetapi penyelenggaraan jenazahnya tetap sama sebagaimana orang yang mati biasa, begitu. Okay, macam tadi ada kata mati kena tikam, okay, ada menyebutkan dalam hadis mati orang yang mati dibunuh dan juga orang yang gila. Dia mati dalam keadaan gila. Itu hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Ada menyebutkan sedemikian. Syahid akhirat. Sebab tu kita tak menyelenggarakannya sama macam orang yang mati dalam peperangan lah. Mati dalam, orang kata jihad lah, senang kata gitu kan. Dia tetap dimandikan, tetap disolatkan macam mana biasanya. Sebab kalau orang yang syahid, mati syahid tu dalam peperangan, kita tanam dia dengan darah-darah dia kan. Takkan kita nak tanam wanita nifas tu dengan keadaan dia macam itu, tak boleh. Sebab dia dianggap sebagai syahid akhirat sahaja. Maksudnya dia bawa pahala syahid tu. Tapi dekat dunia dia tak dianggap lah, maksudnya cara penyelenggaraannya itu tidak dianggap sebagaimana orang yang mati dalam jihad, medan peperangan. Okay. Jadi inilah dia kata, Imam Ibn Munayir dia kata bahawa dalam keadaan yang begini, sebab tu Imam Al-Bukhari sebut, masukkan di sini nak tunjukkan kepada kita wanita yang mati dalam keadaan nifas tadi walaupun dianggap sebagai mati syahid, Nabi solatkan. Okey, baik. Pernyataan Ibn Munayir tersebut dikomentari oleh Ibn Rashid pula. Dia komen dia bila nak habis. Tadi Ibn Battal kemudian datang Ibn Munayir. Ibn Munayir tak setuju dengan pandangan Ibn Battal, dia komen. Kemudian sekarang Ibn Rashid pula tak setuju dengan pandangan Ibn Munayir, dia komen lagi. Okey. Dia menyatakan bahawa pernyataan ini juga di luar lingkup berbahasa masalah haid. Dia kata tak kena pula asal tiba-tiba nak cakap orang mati syahid. Kita tengah cakap pasal haid kan. Okey. Ibn Rashid kata macam itulah. Dia berkata sebenarnya Al-Bukhari ingin berargumentasi dengan salah satu dari konsekuensi solat. Sebab salah satu konsekuensinya adalah seorang yang mengerjakan solat pasti dalam keadaan suci. Jika demikian, manakala Nabi SAW mensolatkan jenazah wanita yang meninggal akibat nifas, maka sebagai konsekuensi logiknya, patutlah dinyatakan bahawa jenazah itu suci. Sebab hukum yang berkenaan dengan wanita nifas dan wanita haid adalah sama.
Ibn Rashid pun juga menambah, itu menunjukkan maksud Al-Bukhari dalam mencantumkan hadis Maimunah di bawah bab ini, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Asili dan ulama lainnya. Dalam riwayat Abu Dhar, sebelum mencantumkan hadis Maimunah, tercantum hadis berikut ini, yakni hadis bab 30 berikutnya. Okay, yang penting bab kita yang ke-29 nak beritahu tentang wanita yang dia dalam keadaan nifas kemudian dia meninggal kan. Jadi wanita ini disolatkan. Itu poin yang penting. Disolatkan oleh Nabi SAW. Jadi untuk menolak dakwaan-dakwaan yang kata najis dan sebagainya kan, itu semua tak tepat. Okey. Baik, terus yang terakhir babun 30. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddathana al-Hasan bin Mudrik qala. Saya ambil masa sikit sebab tadi saya sampai lewat tadi sorry babun haddathana al-Hasan bin Mudrik qala haddathana Yahya bin Hammad qala akhbarana Abu Awana tasmuhu al-Waddah min kitabihi qala أخبرنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد قال سمعت خالتي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على خمرته إذا سجد أصابني بعض ثوبه. Al-Hasan bin Mudrik meriwayatkan kepada kami, dia berkata, Yahya bin Hammad meriwayatkan kepada kami, dia berkata, Abu Awanah namanya Al-Waddah mengkabarkan kepada kami dari kitabnya. Dia berkata, Sulaiman Asy-Syaibani mengkabarkan kepada kami dari Abdullah bin Shaddad. Dari Abdullah bin Shaddad, dia berkata, aku mendengar makcikku, iaitu dari pihak ibunya, ni makcik sebelah mak dia, okey, Maimunah, isteri Nabi SAW, bahawa dia pernah haid dan tidak salat. Sementara saat itu kondisinya sedang duduk bersimpuh di dekat tempat solat Rasulullah SAW yang sedang solat di atas khumrahnya. Apabila beliau sujud, maka sebahagian pakaian Maimunah ini mengenai tubuhku. Jadi, mengenai tubuh Maimunah. Okey. Apabila beliau sujud, maka sebahagian pakaian Maimunah mengenai tubuh, pakaian Nabi kena tubuh Maimunah. Okey, itu maksudnya. Okay, tak apalah baca syarah sini. Perkataan babun. Bab di sini tidak dicantumkan judul babnya. Kenapa? Kenapa tak ada bab kat sini? Demikian juga yang tertera pada naskah Al-Asili. Salah satu kebiasaan Al-Bukhari, jika dia mencantumkan bab tanpa menyebutkan judulnya, maka itu artinya bab tersebut merupakan fasal dari bab sebelumnya. Maksudnya ada kaitan dengan bab 29. Bab 29 tadi bincang tentang wanita yang meninggal dalam keadaan nifas. Poinnya apa? Boleh solat. Lagi satu poinnya apa? Tidak najis. Okey, ini nak tunjukkan wanita yang dalam keadaan haid, dia tidak dalam keadaan najis. Sehingga Maimunah tadi dia sebelah Nabi ketika Nabi solat. Dan Nabi terkena dia. Dan itu menunjukkan bahawa tak membatalkan langsung solat Nabi SAW. Dia tak menjejaskan apa-apa. Wanita haid itu kalau dipegang ke, terkena ke apa kan, dia tidak menjejaskan ibadah seseorang. Sebab tu kita kata ada kaitannya dengan hadis bab 29 tadi. Baik, so di sini dia kata Al-Bukhari jika dia mencantumkan bab tanpa menyebutkan judulnya, maka itu artinya bab tersebut merupakan fasal dari bab sebelumnya. Korelasi hadis ini dengan bab sebelumnya adalah dari sisi sucinya jasad wanita yang mengalami haid dan nifas. Itu kita kata
korelasi, kaitan, okay? Antara bab 29 dengan bab 30. Nak tunjukkan bahawa jasad wanita yang haid dan nifas adalah suci. Kerana ketika Rasulullah SAW sujud, dengan sendirinya pakaian Nabi mengenai tubuh Maimunah yang saat itu sedang haid. Meskipun demikian, hal itu tidak mempengaruhi ataupun memberi kesan solat yang sedang baginda laksanakan. Okey, syarah hadisnya di sini. Perkataan haddatsana Al-Hasan bin Mudrik. Al-Hasan bin Mudrik menukilkan kepada kami. Siapa dia? Dia adalah Al-Hasan bin Mudrik At-Tahan Al-Basri, salah seorang hafiz dan termasuk kalangan junior guru Al-Bukhari. Maksudnya Imam Al-Bukhari dia ada ramai guru dan beliau ini antaranya, tetapi guru ini lebih muda dari dia. Kan macam saya muda kan, ada yang lain lebih tua daripada saya. Cik Ia senior tapi ustazahnya junior, gitu maksudnya. Okay? Maksudnya guru Al-Bukhari ini sigar, junior. Bahkan usia Al-Bukhari lebih tua daripada dia. Itu maksudnya junior guru Al-Bukhari. Yahya bin Hammad yang tercantum dalam sanad ini adalah sama-sama guru Al-Hasan dan Al-Bukhari. Sepertinya Al-Bukhari tidak mendapatkan hadis ini langsung dari gurunya itu sehingga beliau mengambilnya dari Al-Hasan tersebut kerana dialah orang yang paling mengetahui hadis Yahya bin Hammad. Okey, teruskan perkataan min kitabihi, dari kitabnya. Ini sebagai isyarat bahawa Abu Awanah meriwayatkan hadis ini dengan membaca kitabnya, bukan melalui hafalannya. Rare ni, biasa kita baca perawi itu sampaikan hadis melalui hafalannya. Tetapi ni penutup ni dia tunjukkan kepada kita, ada perawi ketika dia baca hadis tak melalui hafalan dia. Dia baca buku dia. Kerana apa dia kata begini? Kualiti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Awanah melalui kitabnya lebih kuat daripada kualiti hadis yang diriwayatkan melalui hafalannya. Sebab tu dhabit ni dia ada dua. Satu dhabit tulis, satu dhabit hafalan. Ramai perawi dhabitnya pada hafalan. Tapi ada perawi, contohnya Abu Awanah, dhabitnya menerusi penulisan. Maksudnya ketika dia catat tu lebih baik daripada kalau dia sampaikan menerusi lisan dia, maksud menerusi hafalan dia. Kerana bila dia catat tu memang sebiji-sebiji lah. Daripada A sampai Z tak ada yang terlepas. Gurunya sampaikan semua dia catat kan. Macam seolah-olah guru tu yang tulis sendiri. Tapi actually dia yang catat. Bermakna kita dapati hadis dia, kalau dia tulis tu lebih kuat. So dia tu kalau tutup buku dia, habis lah. Kalau buku dia hilang, kitab dia semua hilang, habis. Orang macam ini maksudnya kalau untuk keadaan situasi dia, kita akan lihat Abu Awanah ni kalau dia hafal, dia hafalannya boleh diragui. Kalau dia sampaikan melalui hafalan, kita akan terfikir, betul tak? Sebab tu penting kita kata fi kitabi. Untuk tunjukkan, oh okey, kita terima sebab apa? Kuat menerusi penulisan dia. Okey, min kitabi. Jadi dia kata di sini, daripada kitabnya untuk buktikan kepada kita riwayatnya itu diperakui. Kerana penulisannya lebih baik daripada hafalannya. Sampai-sampai, maknanya sehingga Abdul Rahman bin Mahdi pun memberikan komentar. Kitab Abu Awanah lebih kuat daripada hafalan Hushaim. Sampai macam tu sekali. Baik, perkataan kanat stakun, dia pernah. Maksudnya dia pernah mengalami haid. Siapa ni? Siapa dia, Liza? Maimunah. Okey, takkan lupa baru baca. Ini memang ni hafalan tak diterima. Okey. Dia pernah, maksudnya dia pernah mengalami haid atau hal itu masih terus dialaminya. Boleh jadi posisi lafaz takunu la tusalli adalah sebagai khabar dari lafaz kanat, dan posisi lafaz haidan adalah sebagai
hal seperti kalimat waja'u abahum isya'ayyabkun. Okay. Waja'u abahum isya'ayyabkun. Okay, lah itu contoh lah, tak apa saya tinggalkan saja. Seterusnya kita ada perkataan bihizai. Maksudnya sebelah. Okay, terus lihat kepada artinya bijanbi masjidin. Di samping masjid. Maksud masjid di sini pula bukan masjid macam Masjid Yusof Ishak. Maksudnya ialah tempat sujud. Okey, baik. Imam At-Tabari dia memberikan penerangan tentang khumratih. Apa maksud khumratih dalam hadis kita di sini? Iaitu sejadah kecil yang dibuat dari pelepah korma. Dinamakan khumrah kerana fungsinya hanya sebagai alas wajah dan kedua telapak tangan agar terlindung dari panas dan dinginnya lantai. Ni macam sejadah kecil yang memang untuk cover muka kita dengan tangan. Kita tak panggil sejadah tapi kita panggil khumrah. Okey, baik. Jadi demikian apabila ukurannya lebih lebar, tapi kalau lebih lebar lagi kita panggil dia hasir. So ini perbezaan ni perkataan yang kita sebenarnya sejadah lah. Tapi hasir ini tikar sebab dia lebih lebar. Demikian dikatakan Al-Azhari dalam kitab Tahzib. Juga muridnya Abu Ubaid Al-Harawi serta sekelompok ulama setelah mereka. Dalam kitab An-Nihaya tercantum tambahan, tidak dikatakan khumrah jika ukurannya tidak seperti ini. Dia pun berkata, dikatakan khumrah kerana rajutan benangnya tersembunyi di balik pelepah. Dia pelepah kan. Jadi rajut tu maksudnya yang apa tu? Yang gini-gini itulah. Jadi dia berada dekat balik pelepah tu. Dia balikkan. Jadi dia punya rajut tu dia tak macam ginilah. Benda ni dekat belakang. Faham tak? Dia dekat belakang dia. Sebab tu kita panggil dia khumrah. Dia tak terkeluar. Dia letakkan dekat belakang. Okey. Jadi dia kata macam ni. Mana tadi? Ibn Abbas, Al-Khattabi mengatakan bahawa khumrah adalah sejadah tempat seseorang sujud ketika solat. Kemudian dia menyebutkan hadis Ibn Abbas yang menceritakan tikus yang menyeret sumbu lampu minyak hingga tumpah mengenai khumrah yang saat itu sedang diduduki Nabi SAW. Kita pernah baca tak hadis tikus? Pernah tak? Jilid berapa? Habis. Habis. Kitab Taharah. Kitab yang apa tu? Tikus tu masuk dalam air kan? Uduk ke taharah Tapi kita pernah bincang, tikus tu masuk dalam air, sekarang macam mana? Air tu boleh buat, tak apalah, tu baca balik nanti panjang pula. Okay. Jadi isu pula. Nanti panjang, nanti baca balik, cari balik dalam kitab. Tak salah saya wuduk ke? Ini wuduk kan? Wuduk lah, wuduk ataupun taharah. Macam itulah. Nanti boleh rujuk balik lah yang pasal tikus tu. Tikus tu nakal. Dia sampai rumah terbakar kan, dia main-main api tu. Okey, lalu Al-Khattabi berkata, hadis ini menyatakan secara jelas bahawa lafaz khumrah disebutkan terhadap sesuatu yang berukuran lebih lebar daripada lingkaran wajah. Ini pendapat Al-Khattabi. Dia kata kalau tadi kita baca At-Tabari kata muka je kan dengan telapak tangan. Tapi kalau menurut Al-Khattabi dia lebih lebar daripada itu. Menurut kepada hadis ni lah, hadis yang tikus tadi. Dia menambahkan bahawa sesuatu disebut khumrah kerana dapat menutup wajah. Berasal dari kata khamara yang berartinya menutupi. Perbahasan tentang hukum solat di atas khumrah akan dipaparkan pada kitab As-Salah insya-Allah selesai. Okey. Penutup. Nak baca ke penutup tu? Okey, penutup ini dia ceritakan keseluruhan tentang hadis-hadis yang telah kita bincang dalam kitab Haid. Dalam kitab Haid ini kita baca 47 hadis marfu'. Banyak ya, dah hafal 47-nya?
InsyaAllah. Okay. 2. Hadis yang berulang di dalam kitab ini dan dalam kitab-kitab sebelumnya berjumlah 22 hadis. Maknanya sebab tu kita jumpa banyak hadis yang sama. Kerana ada 22 hadis yang berulang. 10 hadis di antaranya adalah hadis mausul dan selebihnya hadis muallaq serta hadis yang diriwayatkan secara mutaba'ah. Nombor 3, hadis yang tidak berulang ada sebanyak 25 hadis. Satu hadis di antaranya berstatus muallaq, iaitu hadis yang menyebutkan bahawasanya Rasulullah SAW berzikir kepada Allah dalam setiap keadaannya, dan hadis selebihnya berstatus mausul. Semua hadis di atas diriwayatkan pula oleh Muslim kecuali satu, hadis Aisyah yang menyebutkan bahawa salah seorang dari kami para sahabat wanita yang sedang haid kemudian mengerik darah yang menempel. Kedua, hadis Aisyah tentang i'tikaf wanita yang istihadah. Ketiga, hadis Aisyah yang berisikan salah seorang dari kami tidak memiliki pakaian kecuali sepotong kain sahaja. Keempat, hadis Ummu Atiyah yang berkata kami tidak menganggap apa-apa keluarnya cairan keruh. Kelima, hadis Ibn Umar yang menyebutkan diberinya kelonggaran atau keringanan hukum kepada wanita haid untuk bertolak lebih dahulu dari Mina. Dalam kitab ini tercantum 15 athar dari para sahabat dan tabi'in yang keseluruhannya diriwayatkan secara muallaq. Wallahu a'lam. Okay, so minggu depan masuk kitab tayammum. Sikit je kitab tayammum ni. InsyaAllah mungkin saya rasa akan bawa sampai Januari kot. Ataupun akhir bulan Disember. Tengoklah macam mana. Perbincangannya kalau dia, kes dia kalau tak teruk, insyaAllah. Tengok kes tengok kes. Kalau kes dia teruk, nak bincang banyak panjanglah. Okay, tapi kitab jilid 5 dah beli? Dah beli Okey, insya-Allah. Baik, itu saja perbincangan kita pada pagi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati perbincangan kita pada pagi ini dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kesihatan, kelapangan masa untuk terus-terusan mempelajari kitab Fathul Bari ini. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.